Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa khabar anak pelajar teman-teman sekalian? Diharapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta, insya-Allah, amin. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung ulang kaji kita, iaitu unit 3 akhlak. Namun sebelum itu, seperti biasa, anak-anak pelajar boleh mengeluarkan teks sirah tahun 5 dan terus kita pergi kepada muka surat 19. InsyaAllah saya akan baca dan akan uraikan, terangkan isi-isi penting dia. Jadi anak-anak pelajar dah buka muka surat 19 unit 3 akhlak. Perkembangan dakwah dari sudut akhlak. Kita tengok dalam Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Surah Al-Qalam ayat 4. Maksudnya, sesungguhnya kamu dalam kurungan Muhammad berbudi pekerti yang agung. Jadi kita tengok perenggan yang pertama, Rasulullah SAW diutuskan adalah untuk membentuk dan menyempurnakan akhlak manusia. Semasa Rasulullah SAW diutuskan kepada manusia, pada zaman itu akhlak manusia dalam keadaan parah. Mereka bersifat seperti haiwan. Siapa yang kuat akan berkuasa dan siapa yang lemah akan ditindas serta dihina. Kaum wanita pula dihina seolah-olah mereka adalah barang dagangan dan boleh diwarisi oleh anak-anak mereka. Jadinya di sini, di saat baginda Nabi SAW diutuskan adalah untuk membentuk dan menyempurnakan akhlak manusia, di mana semasa Rasulullah diutuskan itu, pada zaman itu akhlak manusia ini dalam keadaan parah. Masa itu mereka masih lagi di dalam bahasa yang mudah kita faham adalah jahiliah, masih lagi dalam fahaman bodoh, fahaman nenek moyang mereka lagi. Jadi perenggan yang kedua tadi, mereka bersifat seperti haiwan. Kenapa mereka bersifat seperti haiwan? Kerana belum dapat lagi kesedaran yang Nabi Muhammad bawa. Siapa yang kuat akan berkuasa dan siapa yang lemah akan ditindas serta dihina. Itu memang amalan orang kafir Quraisy. Siapa yang kaya akan tetap terus kaya, siapa yang miskin akan tetap terus dijadikan hamba dan akan dihina. Dan kaum wanita pula dihina seolah-olah mereka adalah barang dagangan dan boleh diwarisi oleh anak-anak mereka. Kaum wanita pula pada ketika itu, pada zaman jahiliah, memang dipandang rendah dan pun dikategorikan menjadi hamba, dan ataupun dalam bahasanya boleh jadi barang dagangan lah. Dan kita pergi perenggan yang seterusnya. Rasulullah SAW berjaya mengembangkan Islam dengan akhlak mulia yang lahir dari hati seperti sifat ikhlas, adil, amanah, dermawan, pengasih, penyayang, belas kasihan, sabar dan dedikasi. Masyarakat sebelum ini hidup dengan akhlak yang keji seperti menindas, zalim, penipu dan segala kekejaman dapat diubah kepada satu kehidupan yang bertamadun dan harmoni antara kaum, bangsa, bahasa dan agama. Antara bahagian akhlak yang lain adalah akhlak yang berpaksikan harta seperti sedekah jariah, sedekah wang ringgit, makanan, pakaian dan sebagainya. Jadi akhirnya Rasulullah SAW berjaya mengembangkan Islam dengan akhlak yang mulia yang lahir daripada hati seperti sifat ikhlas, adil, amanah, dermawan, pengasih, penyayang, belas kasihan, sabar dan dedikasi. Maksudnya baginda Nabi SAW dapat menukar perangai jahiliah mereka itu yang sebelum ni tadi menipu, menindas, zalim dan pelbagai bentuk kekejaman seperti riba, minum arak, zina dan sebagainya itu, kepada sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang karim seperti adil, amanah, dermawan dan sebagainya tadi. Jadi antara bahagian akhlak yang lain adalah akhlak yang berpaksikan harta seperti sedekah jariah, sedekah wang ringgit, makanan, pakaian dan sebagainya. Jadi kita pergi ke surat 20. Semasa zaman jahiliah, semasa zaman kebodohan, manusia saling menindas dan berbunuhan kerana harta.
Namun begitu dengan akhlak yang mulia yang diajar oleh Rasulullah SAW, kehidupan manusia berubah kepada saling membantu dalam pencarian harta seharian. Akhlak yang berpusat kepada tenaga seperti tolong-menolong, bergotong royong, melakukan kerja amal dan kerja sukarela. Kini manusia kebanyakannya telah berubah dan tidak lagi bersikap mementingkan diri sendiri. Kesan daripada kejayaan Rasulullah SAW berdakwah mengembangkan Islam. Okay, jadi di sini kesan baginda Nabi SAW berdakwah, maka zaman jahiliah ni dapat dikurangkan sedikit demi sedikit sehinggalah terhapus. Manusia yang saling menindas tadi, berbunuhan kerana harta, telah pun bertukar menjadi akhlak yang mulia yang diajar oleh Rasulullah. Kehidupan manusia berubah kepada saling membantu dan pencarian harta seharian. Kita pergi perangkat yang ketiga. Akhlak yang berpusatkan percakapan juga berjaya dikembangkan dari bahasa yang tidak sopan, tidak menghormati orang lain dan sombong, dapat ditukarkan kepada berbudi bahasa, bersopan santun, teliti, menggunakan perumpamaan dan ibarat, nasihat yang baik dan fikiran yang terbuka. Okey, kalau pada zaman jahiliah dulu, percakapan mereka agak kasar, bahasa-bahasanya yang digunakan tidak sopan. Namun hasil daripada dakwah Nabi SAW, semua itu dapat bertukar kepada yang lebih baik, bahasa yang sopan, menghormati. Kita tengok perangkat yang keempat, masih lagi muka surat 20. Begitu juga akhlak yang berpusat pada sikap positif, seperti bermanis muka, bersimpati, menghormati orang lain, memelihara maruah dan keaiban orang lain. Semua akhlak yang baik ini berjaya dikembalikan selama 23 tahun baginda Nabi SAW berdakwah. Jadi hasil daripada 23 tahun baginda Nabi SAW berdakwah tadi, semua yang negatif di zaman jahiliah dapat ditukarkan kepada yang positif, kepada perkara-perkara yang baik, akhlak yang mulia. Semua ini menjadi panduan kepada manusia dalam menentukan hala tuju kehidupan yang harmoni dan tenteram antara semua bangsa dan agama. Kita pergi kepada surat 21, zaman jahiliah. Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang tiada tolak bandingnya sejak kecil lagi. Baginda sentiasa dipelihara daripada melakukan perkara maksiat sejak dari kecil. Baginda dikurniakan sifat pintar, tajam pandangan dan tindakan yang tepat. Baginda membuat pilihan yang tepat semasa bergaul. Sekiranya baginda dapat baik, baginda akan ikut dan akan berpaling sekiranya baginda dapati perkara tersebut tidak baik. Baginda tidak pernah minum arak, tidak makan sembelihan yang bertujuan penyembahan berhala dan tidak pernah menyertai majlis atau tempat pemujaan berhala. Atas dasar akhlak inilah Rasulullah SAW berjaya mengembangkan dakwah kepada seluruh umat baginda, membina tamadun manusia yang gemilang. Baginda adalah contoh tauladan yang sangat baik dalam semua bidang kehidupan. Jadi ketika zaman jahiliah, Rasulullah ni mempunyai akhlak yang tiada tolak bandingnya sejak kecil lagi. Baginda ni sentiasa dipelihara daripada melakukan maksiat. Baginda dikurniakan sifat pintar, tajam pandangan dan tindakan yang tepat. Dan baginda Nabi SAW ni apabila dia berkawan, jika perkara itu baik, dia akan ikut. Kalau perkara itu buruk, dia memang tak akan ikut dan dia akan berpaling, dia akan pergi jauh daripada kelompok itu. Dan baginda juga, walaupun hidup dalam zaman jahiliah, memang tradisi orang Arab jahiliah pada ketika itu minum arak tu biasa, tak salah pun. Tapi baginda ni tidak pernah minum arak, tidak makan sembelihan yang bertujuan penyembahan berhala. Maksudnya orang Arab jahiliah dulu ni kan dia mengikut agama ataupun sembahan nenek moyang mereka, iaitu menyembah berhala. Jadi kalau nak menyembah berhala tu, mereka mungkin akan sembelih lembu, unta dan sebagainya, namun bertujuan untuk menyembah berhala. Mungkin fahaman mereka untuk memberi Tuhan mereka makan. Namun baginda tidak ikut dan tidak pernah menyertai majlis atau tempat pemujaan berhala, ataupun pergi ke tempat yang ada berhala untuk sembah pun Nabi tidak pernah ikut pada masa itu. Atas dasar akhlak inilah Rasulullah berjaya mengembangkan dakwah kepada seluruh umat bagi membina tamadun manusia yang gemilang sampai hari inilah, sampai zaman kita ni. Baginda adalah contoh tauladan yang sangat baik dalam semua bidang kehidupan. Jadi kita tengok akhlak berkeluarga. Muka surat 21 lagi. Rasulullah SAW telah menunjukkan contoh tauladan yang sangat baik dalam pembentukan keluarga yang harmoni. Baginda seorang yang berlemah lembut dengan keluarga dan memberi keadilan
pengasih dan penyayang terhadap keluarga, bersabar dalam mendidik dan memberi nasihat dengan hikmah. Baginda menunjukkan contoh tauladan yang baik dalam semua aspek. Contohnya, baginda membantu isterinya dalam kerja rumah seperti menjahit baju dan kerja rumah yang lain. Rasulullah SAW telah menunjukkan contoh pembentukan akhlak keluarga yang baik yang menjadi contoh kepada seluruh umat baginda berjaya membina keluarga yang berjaya di dunia dan di akhirat. Selepas baginda Nabi SAW mengubah perkara-perkara negatif di dalam zaman jahiliah kepada positif dan benda tu dibawa pula ke dalam keluarga. Maksudnya akhlak yang mulia dibawa pula di dalam kekeluargaan, akhlak berkeluarga. Sebagai contoh, Rasulullah SAW telah menunjukkan contoh tauladan yang sangat baik dalam pembentukan keluarga. Baginda seorang yang berlemah lembut. Baginda ni bercakap baik dengan keluarga dan memberi keadilan, pengasih dan penyayang terhadap keluarga, bersabar dalam mendidik, sama ada mendidik isterinya ataupun anak-anaknya, dan memberi nasihat dengan hikmah. Baginda menunjukkan contoh tauladan yang baik. Maksudnya perilaku baginda ni sentiasa menunjukkan perilaku yang baik-baik daripada isteri dan juga anak-anak dia. Sebagai contoh, baginda walaupun suami, dia tetap menolong isterinya dalam kerja rumah seperti menjahit baju dan kerja rumah yang lain. Tidak bermaksud kalau kita lelaki, kita ketua keluarga, kita tidak boleh membuat ataupun membantu kerja-kerja di rumah. Dia ada bukan kerana baginda Nabi SAW sendiri pun buat. Dan Rasulullah juga telah menunjukkan contoh pembentukan akhlak keluarga yang baik yang kita boleh ikuti dalam keluarga kita pada masa ini. Jadi kita pergi kepada muka surat 22. Surat 22, kita tengok dalam Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim. Surah Al-Tahrim ayat 6. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Maksudnya ayat Quran ini memberi peringatan bahawa khususnya kepada ketua keluarga, peliharalah diri dia sendiri dan juga ahli keluarga dia daripada api neraka. Dia kena memainkan peranan yang penting, peranan yang baik seperti mana baginda Nabi SAW memainkan peranan di dalam keluarganya. Kita boleh ikut contoh tu. Jadi kita tengok muka surat 22 di bawah dalil Al-Quran tadi. Ayat di atas menjelaskan tentang suruhan Allah Ta'ala agar memelihara diri dan ahli keluarga daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang agar tidak termasuk dalam golongan yang dimasukkan ke dalam neraka. Setelah itu, setelah ayat ini diturunkan, maka bertanyalah Sayyidina Umar Al-Khattab kepada Rasulullah SAW, kita telah memelihara diri sendiri daripada api neraka dan bagaimana pula caranya kita memelihara ahli keluarga kita daripada api neraka? Maka baginda Nabi SAW menjawab, kamu laranglah mereka daripada segala perbuatan yang dilarang Allah dan suruhlah mereka mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Mudah saja. Di mana turunnya ayat Quran tadi, maka sahabat Nabi iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab, dia bertanya kepada Nabi, kita dah pelihara diri kita daripada api neraka. Sambungan ayat Quran tadi dan juga keluarga. Macam mana kita nak hindarkan keluarga kita daripada api neraka? Maka Nabi jawab, mudah saja. Suruh mereka buat perkara yang baik yang Allah suruh dan tinggalkan perkara yang Allah larang. Jadi kita pergi ke surat 23. Baginda insan pemaaf. Rasulullah SAW mempunyai sifat pemaaf yang tiada tolak bandingnya. Sifat baginda yang mulia ini telah membuatkan ramai musuh Islam telah beriman kepada Allah SWT dan menerima Islam sebagai cara hidup yang sempurna. Terdapat cerita-cerita kesabaran baginda yang menyebabkan orang tertarik dengan Islam. Antaranya termasuklah kita tengok bagaimana apabila baginda ini bersifat pemaaf, ramai orang khususnya bukan Islam pada ketika itu tertarik dengan Islam. Sebagai contoh, kita tengok kisah yang pertama, Rasulullah muka surat 23. Rasulullah SAW pernah dilontar dengan batu dan najis unta sehingga berdarah anggotanya ketika berdakwah di Taif. Namun baginda tetap mendoakan supaya Allah SWT memberi hidayah dan petunjuk kepada penduduk Taif, walaupun malaikat menawarkan bantuan memusnahkan kaum itu. Ketika di Taif, Rasulullah ni pernah dilontar dengan batu dan juga najis unta. Namun
baginda sallallahu alaihi wasallam tetap mendoakan supaya mereka penduduk Taif yang membuatkan baginda Nabi seperti itu ni mendapat hidayah, mendapat petunjuk supaya kembali ke jalan yang benar, iaitu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pada ketika itu malaikat ada offer, malaikat kata kalau nak aku musnahkan penduduk Taif ni boleh, sebab mereka telah menyakiti engkau. Namun Nabi Muhammad terima ke tidak? Nabi Muhammad kata tak perlu Jibril, aku tetap berdoa supaya mereka mendapat hidayah. Okay, kalau kita agak-agaknya kalau orang buat jahat tiba-tiba ada orang offer minta balas, rasanya laju je nak kan. Jangan macam tu. Kita ikut contoh Nabi SAW di mana Nabi ni bersifat pemaaf. Okay, kita tengok kisah yang kedua, peristiwa Da'thur yang cuba membunuh Rasulullah SAW ketika baginda berehat di sebatang pokok dalam peperangan Hudfan. Rasulullah SAW dapat merampas pedang daripada tangan Da'thur, tetapi baginda tidak marah, malah memaafkan Da'thur. Peristiwa kebenaran dan kesabaran baginda ini telah mendorong Da'thur memeluk Islam. Allahu Akbar. Besarnya kesabaran baginda Nabi sehingga musuh yang niat nak bunuh pun boleh ditarik masuk Islam. Okay, makanya di sini Da'thur ni nama orang. Peristiwa Da'thur ni dia cuba membunuh Nabi ketika Nabi berehat di sebatang pokok dalam peperangan Hudfan. Namun Nabi ni dia dapat rampas pedang daripada tangan Da'thur tadi. Namun Nabi pergi tikam balik ke? Nabi pergi bunuh balik ke? Tidak. Nabi marah ke? Tidak. Nabi melepaskan Da'thur sehingga kan Da'thur fikir mulianya wahai Muhammad ini, dan dia pun berjumpa kembali kepada Muhammad dan memeluk Islam. Kerana dia kata mulianya hati Muhammad ni, aku nak bunuh dia bukannya nak pergi geletik dah, bukan nak gurau dah, memang nak bunuh dah. Tapi Allah selamatkan, Allah lindung Nabi. Nabi dapat rampas pedang tu, dan Nabi pun tidak tikam balik, tidak bunuh balik ataupun tidak marah pun. Nabi lepaskan Da'thur, siap bagi semula pedang tu tadi. Da'thur pergi. Dari situ Da'thur berfikir di mana Allah pun membuka pintu hati Da'thur, memberi hidayah kepada Da'thur supaya Da'thur ini tadi menerima Islam. Kerana apa? Kerana kepribadian Nabi Muhammad tadi yang bersifat pemaaf. Dengan akhlak Rasulullah SAW yang indah dan istimewa ini, baginda berjaya mengembangkan dakwah Islam dan menjadi panduan kepada seluruh umat. Jadi kita pergi kepada muka surat 24. Kita tengoklah sikit pengajaran tu. Okay, yang pertama, pengajaran apa yang kita dapat daripada tajuk akhlak ini? Allah mengutuskan Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maksudnya Nabi ini dihantar, diutuskan di atas muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang kedua, fitrah kejadian manusia suka kepada sifat yang baik dan mulia, sebaliknya benci kepada sifat yang keji. Okay. Fitrah manusia ni, sesiapa sahaja yang dijadikan di atas muka bumi, sama ada Islam ataupun tidak Islam, memang suka perkara yang baik dan tak suka kepada perkara yang negatif. Namun memang ada yang kata ada je saya tengok orang yang suka sifat negatif, yang positif dia tak suka. Itu ada sedikit kesilapan, kecelaruan dalam hidup dia yang kita selaku manusia perlu bantu dia untuk kembali ke jalan yang benar. Okay, yang ketiga, manusia akan sentiasa hidup dalam kejahilan jika tidak diutuskan Rasulullah SAW. Ya betul. Kalau baginda Nabi SAW, Allah tidak utuskan ketika itu untuk memperbaiki orang Arab jahiliah ni, yang orang yang menyembah berhala, minum arak dan sebagainya. Barangkali kita sampai ke kita pun benda tu. Maksudnya kalau Nabi tidak berjaya mengubah, Nabi tidak diutuskan untuk mengubah, barangkali kita pun akan mengikut tradisi yang sama dengan orang Arab jahiliah pada ketika itu. Namun sebabkan Nabi berdakwah 23 tahun, jadi dapat mengubah, dan kita pun dapat agama yang sempurna yang menjadi panduan hidup kita. Jadi yang keempat, manusia tidak boleh hidup secara sendirian. Mereka saling memerlukan satu sama lain dalam kehidupan. Betul. Kita ni mungkin akan ada yang kata, aku kalau tak ada engkau pun tak ada masalah. Sebenarnya tak, kita ni kena hidup secara berkumpulan, kena hidup secara tolong-menolong dan sebagainya. Kita tak mampu hidup seorang diri. Sebagai contoh, kadang-kadang kita pernah jumpa orang kata biarlah kubur masing-masing. Bukan, kalau aku buat jahat pun bukan kacau kubur dia pun, tak menyusahkan dia pun. Cuba nanti dia mati, suruh dia mandi sendiri, kapan sendiri, ke bumi sendiri, solat sendiri, ke bumi sendiri. Boleh ke? Tak boleh pun nak minta tolong orang juga. Jadi jangan cakap besar. Jadi kita tengok poin yang terakhir. Contohnya akhlak Rasulullah yang kelima, surat 24 tadi. Contohnya akhlak Rasulullah SAW, nescaya contohilah akhlak baginda Nabi SAW, nescaya kita akan bahagia dan berjaya dunia dan akhirat. Jadi kalau kita ambil
baginda Nabi SAW sebagai role model, kita ikut cara dia, sunnah dia. Itu yang kita katakan ikut sunnah. Ikut sunnah itu maksudnya apa yang Nabi Muhammad SAW buat, insya-Allah kita akan berjaya dunia dan akhirat, dan kehidupan kita sentiasa tenang, kehidupan kita sentiasa berada di jalan yang tenang, jalan yang lurus. Maka berakhirlah tajuk akhlak ulang kaji kita. Sebab sebenarnya sebelum PKP lagi kita dah habis. Dan perancangan saya untuk anak-anak tahun 5 ni, sebab saya habiskan awal, macam-macam lah. Nak buat latih tubi, nak suruh hafal, dan saya akan tanya. Tapi itulah, Allah punya perancangan itu lebih besar. Berlakunya COVID-19 dan kita pun PKP, dan Menteri Agama pun dah umumkan PKP batal. Jadi insya-Allah kita sebagai ilmu lah, dan katanya akan digantikan dengan benda lain. Jadi insya-Allah diharapkan anak pelajar dapat tengok video ni sampai habis, khususnya anak-anak pelajar Kafah Al-Fatih Education Center, Kafah FF Kota SAS, Kota Pahang. Jadi sebarang kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Dan akhir kata daripada saya, latihan saya akan susulkan kemudian di dalam grup WhatsApp. Boleh saya mulakan ini. Akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.